Hai, minggu ni kita berada di Jerantut untuk program AgroTech kali ini. So, kali ini kita berada di Sungai Pahang. First time kita ada dekat Pantai Timur. Sebelum ni kita dekat area utara, area selatan. So, kali ini kita first time dekat Pantai Timur. Kali ini kita berada di Jerantut untuk tengok sendiri kolam ternakan ikan patin. Korang suka makan ikan patin kan? Okey, kat sini kita nak tengok apa spesies ada kat sini, berapa banyak ikan yang dia ada, cara penternakan dia. Okey, jom kita tengok. Kita sampai Sungai Pahang dah. Jom. Kita dah sampai dekat Sungai Pahang dah. Kalau korang tengok tuan, Sungai Pahang. Air cuaca agak baik tapi air agak tinggi dah sebab malam tadi hujan kan. Tapi tak apa. Itu tidak mematahkan semangat abang untuk tengok ikan patin kat sini. Jom. Kita dah sampai dekat Sungai Pahang, dekat sangkar ikan patin. Di sebelah saya Abang Din merupakan seorang pengusaha sangkar ikan air tawar sini. Apa khabar bang? Alhamdulillah baik-baik. Kita nak tengok berapa banyak ikan dalam ni. Sekarang ni sangkar yang kita ada di sini lebih kurang 30 sangkar. Dia terbagi pada dua, satu yang tong bulat, satu lagi yang sangkar 4 segi lah. 4 segi kita ada 20, yang tong bulat tu kita ada 12. Aktiviti kita hari ni kita nak pergi tengok. Jom. Jom. Kita nak bagi makan ikan patin sebab dia tak makan-makan tinggi saya. So dia sangat lapar. Jom kita. Abang tu dah tunggu dah. Ikan patin ni, satu hari tu berapa kali dia makan? Sini kita praktiskan 2 kali, sehari 2 kali. Pagi dan petang. Pagi dan petang. Tapi makanan yang sama lah, ikan keli, ikan baung semua pellet juga. Ya, makanan yang sama. Dia ada makanan tambahan ke, vitamin ke? Tak ada, dia cuma dia tengok saiz. Bila kita saiz dia besar, pelletnya jenis lain. Untuk yang sangkar ni dia ada berapa banyak jenis, berapa banyak saiz? Tengok yang macam ini dah besar ni. Yang ni dalam saiz dah 5-6 bulan. 5-6 bulan. Jadi berapa kilo? Yang ini saya ingat dalam 780 gram. Okey. Paling besar? Paling besar dia kat sangkar belakang sana. Kita ada yang 2 kilo, 3 kilo pun ada. Okey. Tak apalah, ikan pun dah lapar kita. Okey. Campak je? Campak je. Bagi dia naik. Ya, dia jenis patin buah ke, patin muncung ke macam mana? Bukan patin buah. Patin dia kalau orang panggil sini pun patin sangkar je lain. Patin yang dikacuk mau untuk buat ternakan. Kena habis. Terapi yang putih. Terapi yang merah. Merah. Oh, tu bang. Makan. Itu besar. Ada yang besar, campur. Harus masuk. Sini ada. Saya terlukup ni. Ambil semua. Ambil semua. Ni abang ambil benih, maksudnya bukan ambil induk dari sana ke, ambil benih luar ke? Ambil benih luar. Benih luar letak kat sini? Dia sebenarnya benih kalau yang jenis kolam, benih yang sama. Sama lah. Cuma cara kat mana kita bela, dan sungai lain. Sebab air dia mengalir kan, tu yang dia tak ada rasa. Pasar kan dekat mana? Sini, buat masa ni kita untuk pasaran tempatan pun tak cukup. Tak cukup? Dia punya permintaan tu tinggi sangat? Tinggi, betul. Macam ikan patin tu sekilo apa? Kilo kalau pasaran terkini 17 1 kilo. Patin, tilapia. Tapi untuk baung 30. Yang baung lagi mahal? Baung lagi mahal. Tilapia? Tilapia sama dengan patin 17. Demi nilai besar ke? Abang hantar pasar-pasar area Pahang ni? Kita ada perai sini. Kita ada yang jenis peniaga tepi jalan kan. Dia akan datang ambil sini. Ini patin.
Macam pating kat sini memang pating sangkar je lah, tak ada spesies lain lah. Di sini tak ada. Tak ada macam pating sangkar je. Tapi ini ada, itu hari kita ada masuk pating mas tapi dia warna putih. Pating mas? Pating mas dipanggil. Oh. Spesies itu warna putih. Kalau ada naik, tak banyak lah, ada dalam 10 ekor je. Kita try tu hari. Dia benih tu ambil luar, dia lain ni. Lain pada lain ni macam mana? Dan ni, memang gitu hari tu kita ambil kat Johor. Mahal, benih dia. 1 ekor tu pun RM2 lebih. Biasa session ni. So kita jual sekilo tu mahal tak? Yang itu mahal. Yang itu mungkin tak jual ke tu. Tu. Nampak yang putih? Tu dia. Dia macam talapia ke warna dia? Warna dia macam talapia, dia putih. Tu dia. Tu kepala putih. Kita boleh kenal pating sangkar, pating liar. Macam ni kita nak kenal nak Lain dia ada color, dia punya gidik lain, merah, ekor lain. Color dia punya warna pun lain. Kalau yang liar punya dia lagi bersih, putih lagi. Ni abang buat tempat ni berapa lama dah? Start projek ni 2014. 2014. Sebelum ni abang saya yang mulakan projek ni. Saya baru untuk tahun ni baru tahun kedua lah saya ambil alih. So masa sekarang memang saya jagalah dah untuk tahun kedua. Sebelum ni memang abang yang projek dia ni. Abang pada abang Din buat patin ni. Buat benda yang sama juga. Tapi dia tak ada masuk ikan air tawar lain. Ikan air tawar sama, cuma sebelum ni baung tak ada. Baung keliu tak ada. Dia cuma itu hari dia cuma fokus pada patin dengan talapia aja. Kita pun ada satu tong tu spesial sikit. Kita ada puyuh. Jom kita tengok. Puyuh Thailand warna putih. Berapa kilo bila boleh start jual? Dia tengok kepada permintaan. Biasa untuk matang kita patin dengan talapia 6 bulan dah boleh jual. Dah boleh jual dah. Dia pasalnya abang ambil anak benih tu berapa tu besar mana? Biasa itu dia tengok daripada apa saiz pembekal. Pembekal. Biasanya kita ambil dalam saiz 4 inci. 4 inci ke atas lah. Dalam berapa tahun dia dah boleh sampai besar? 6 bulan je. 6 bulan dia dah besar? 6 bulan dah boleh jual. Dalam dia punya anggaran berat dia dalam 600 ke 700 gram. Kita dah boleh jual. Okey, sekarang ni kita nak sauk ikan talapia yang saiz mega gitu, ya, saiz besar lah. Kalau kat sana kita tengok ikan kecil kan, kita nak sauk yang besar ni. Okey, korang tengok. Dia campur dengan patin ni. Dalam lagi dik. Dapat? Dia tak dapat lah. Dia lawan balik. Tu. Ini patin. Nah, patin. Patin. Cuba dik, boleh dik. Mandilah. Tengok talapia belah mana? Putus. Kau ya, ambil lagi satu. Oh ya. Tak, ini pun bambang repot. Besar ni. Macam ni. Itu macam. Okey, so cara dia macam ni. Ke dalam. Saya silap tadi. Okey, dapat. Ada rasa? Dua sekali tu. Dua kali. Berapa kilo ni? Besar lah ni. Wah. Tak membuat orang besar sangat ni. Ini memang spesies Cina. Talapia spesies Cina ni. Ini saya ingat dalam 3 ke 4 kilo seekor. Berat Berat dia. Kelebihan lah tong bulat. Kelebihan dia sangkar. banyak kelebihan. Maksudnya sekarang kelebihan ni dari segi risiko pecah. Sekarang ni yang pertama dekat Malaysia abang buat lah. Kita yang abang saya yang inovasi dia bagi daripada dia lah. Kat sangkar ni kita tebuk ni. Satu sangkar ni lebih kurang dalam 3,000 lubang kita tebuk. Satu sangkar. 3,000 lubang. 3,000 lubang. Faham? Ni puyuh. Kita nak tahu puyuh pula. Tu. Nampak? Selalu puyuh kita warna hitam kan? Warna hitam. Ini spesies ni daripada Thailand kita ambil ni. Ni macam puyuh gold. Puyuh gold, puyuh emas sikit. Dia gemuk-gemuk Dia itu dah cakap. Target jualan dia dalam 3 ekor sekilo. Ni masih belum matang tapi tak boleh. Cara pemakanan sama. Kita pakai pellet yang sama. Pellet yang sama. Ni tak makan ni kita lepas sauk ni dia merajuk. Kita dah kacau dia. Kacau dia. Okey, tadi masa saya lalu tadi pun tiba-tiba nampak satu sangkar besar kat sini. Kenapa ada kat sini bang? Yang ini sebenarnya sangkar ni kita telah bawa naik angkat. Itu maksudnya semua apa ikan dalam sebelah dah habis dijual.
Dan sekarang ni kita angkat ni untuk baik pulih lah. Ini yang kat dalam sebenarnya kan? Yang kat dalam Ini kita nampak. yang duduk di bawah lah, di dalam air lah ya. Jadi kita angkat atas macam ni lah keadaan ni. Keadaannya. Ni berapa kaki? Berapa kaki? Ini dia punya lebih kurang 10 kali 10. 10 kali 10 kali Tinggi dia dalam 6 kaki saya ingat ni. 6 kaki. 6 kaki. So inilah kedalaman ni yang boleh boleh berapa ribu ekor? 1000 ekor. 2000 ekor maksimum. 2000 ekor boleh dalam ni. So kita ada berapa banyak? Kita ada benda ni? Yang ini kita di sini kita ada 20. Kita ada 20. So mungkin ada dalam 40,000 ekor ikan. Ya betul. Kan darab dengan 2000 kan. Kita akan tengok mana yang koyak, kita akan tampal balik, jahit semula. Dan kalau perlu kita cat sebab ni di dalam air dia memang berkarat lah. Yang mana yang besi ni lah? Besi ni lah. Kita akan cuba cat balik dengan ikat balik mana-mana yang koyak. Contoh yang dalam tu. Oh, itu lah boleh menyebabkan kerugian. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar ikan kat dalam tu koyak. Mana betul, tahu ada sedar. tunggul lalu kat bawah ada. Ada memerah. Kan? Koyak kan. Kita tak tahu. Itu je lah. Itu yang sebab sangkar ni kita inovasi yang pakai tong bulat itu. Tong bulat tu kadang memerang dia boleh gigit. Jadi koyak ni, ini senang je dia koyak ni. Kadang-kadang nak kos nak buat besar-besar ni macam kos ini biasa dulu permulaan untuk baru lebih kurang dalam 3,000 satu sangkar. 3,000 satu sangkar sorok. Dekat 60,000 juga lah. Lebih kurang macam itulah. Ini untuk kos semua. Satu sangkar. Sekali jaring besi, upah, welding semualah. Macam abang cakap tadi kan. Kalau banjir je mesti masalah. Banjir tu kira macam benda yang paling terisau sekali lah. Betul. Kan? So apa tindakan abang masa banjir tu apa abang buat? Biasanya kita paras air bila masa banjir, dia akan lebih saya ingat dalam 20 kaki lagi ke atas. Tinggi. Jadi sungai ni masa keran itu dengan bala anyutnya macam-macam anyut. Jadi sangkar ni kita perlukan dia ke tepi. Kita akan bawa untuk mengelakkan daripada dilanggar oleh inilah. Itu benda-benda yang hanyut ni. Jadi itu yang kita takut tu. Kalau ikan masih di dalam ni lah, kita tak bawa keluar, memang ada di sini. Tapi cuma kita punya pengiraan di hujung tahun kalau boleh kurangkan ikan yang ada di dalam sangkar. Kalau boleh kita bukan habiskan lah, kita kurangkan. Kita habiskan, maksudnya tak masuk lagi itu benda-benda baru dalam masa 3-4 bulan sebelum musim. Maksudnya musim tengkujuh ke sebelum musim tengkujuh? Sebelum musim tengkujuh kita dah stop ambil benih baru. Mungkin untuk benih baru kita akan masuk lepas musim. So itulah tindakan dia. Maksudnya bukannya kita setakat alih sampai ke tepi je, kalau boleh sebelum kita kurangkan 3 bulan sebelum tu kita dah kurangkan anak-anak. Sampai tu kita kurangkan kerugian kita. Ya betul. Kosnya tinggi kan. Saya sebetulnya memang meminat daripada kecil lagi pasal itu ikan, sebab saya pun memang duduk tepi sungai lah. Satu lagi buat masa ni pasaran permintaan ikan air tawar ni masih tinggi. Jadi kita buat masa ni pun itu untuk sangkar ni tak mampu tampung untuk pasaran tempatan pun tak boleh nak tampung lagi. Jadi kita pun ada lagi cadangan untuk menambahkan lagi sangkar kita ni. Itu pun macam inovasi ni ada bantuan daripada kerajaan ke? Setakat ni kita belum ada, cuma kita mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Perikanan. Dan kita pun ada kadang-kadang dapat bantuan dari segi anak benih daripada Jabatan Perikanan lah. Kalau dia nak start projek ikan sangkar patin ni, ikan sangkar air tawar ni, apa abang boleh nasihat pada diorang? Bagi saya kepada pengusaha-pengusaha maksudnya yang bakal yang berminat untuk buat projek ikan sangkar ni, yang penting bagi saya modal dan kita betul-betul minat. Yang penting minat, itu je. Minat. Jangan fikir untung je. Untung je itu memanglah kita bonus lah kan. Kita minat dan kita boleh kata kena ada
kecekalan lah untuk ni. Sebabnya risikonya agak tinggi juga. Sebab kita atas air. Atas air. Macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh jadi, macam-macam. Kita tak tahu apa yang dalam. Betul. So macam okey. Macam kita tahu ikan patin kita tahu mesti kalau orang sampai Temerloh dia tahu nak masak tempoyak, atau masak asam. Kan? Apa projek seterusnya? Maksudnya kita nak pelbagaikan produk daripada ikan patin atau ikan tawar ni. Apa macam contoh di Negeri Sembilan dia buat ikan kelir tu ikan salai apa projek untuk ikan patin tu? Yang terbaru saya telah cuba berbincang dengan rumah saya untuk kita buat ikan salai. Semua yang spesies yang ada di Sangkar ni kita akan cuba buat salai secara komersial. Ya betul. Maksudnya kita cuba akan buat secara pembungkusan yang profesional untuk boleh pasaran keluar. Okey, kita dah tangkap dah tadi. Kita ambil sikit ikan. Sekarang ni nak tahu bang, apa beza ikan sangkar ni? Ikan sangkar ni kita kalau kita tengok orang yang kenal, biasa tahu, kita akan tahu ikan sangkar berbeza dengan ikan yang liar. Kita boleh tengok dia punya moncong. Ada kesan luka-luka ekor pun. Dia ini bezalah. Dia punya sengat pun tumpul. Itulah. Selalunya patin dia tajam kan? Yang ni untuk sangkar punya. Okey, sekarang ni kita nak siang. Kita nak bakar, barbecue. Nak bakar kejap lagi. Cuba. Okey. Ikan segar. Dalam ni ada tilapia tak? Okey, tadi kita dah siang ikan kan. Sekarang ni masa makan tengah hari lah. Ya. Untunglah hari ni kita dapat makan ikan patin bakar dengan ikan tilapia bakar dengan sos sambal kicap yang padu. Okey, sekarang kita nak rasa. So kat sini pun ada orang datang mancing tak Ada. Kan? Ada. Panas. Panas. Tak ada bau angin. Tak ada. Kan? Sebab apa? Sebab dia airnya dia dah sungai kan, air mengalir, memang itu sebab itu dia banyak orang suka yang ikan sangkar. Ikan sangkar dia fresh, lepas tu dia lain lah daripada kolam kan. Tadi abang dia ada bagi tahu pasal produk salai kan? Ya betul. Boleh bagi contoh tak? Yang dah buat ni. Ini adalah dua contoh ikan patin yang kita. Ini patin salai ni. Yang produk yang kita terbaru buat lah. Ini masih baru ni. Ini last. Inilah perancangan. Ya betul. Yang kita cuba pasarkan lah. Dalam vacuum pack lah ni. Ya betul. Mahal. Dalam selalunya macam ni dia masak apa sih? Masak kalau yang biasa orang masak untuk masak lemak cili padi. Lepas tu kalau yang lain dia punya tu goreng lah. Gorengnya. Alhamdulillah kita dah makan kenyang tadi. Kita dah makan dekat 5 ekor. Banyak kan tadi orang kan? Kita bakar. Tapi yang pelik memang tak ada rasanya langsung lah. Compare dengan yang kolam ke apa gitu kan dia dapat. So apa yang beza? Kenapa ikan sangkar ni lebih sedap daripada ikan kolam? Biasanya ikan sangkar ni sebabnya kita kita bela ni dalam sangkar air yang bergerak. Jadi air supply itu memang sentiasa segar. Maknanya salah satu faktor menyebabkan dia jadi sedap. Dalam pellet tu dah cukup lah. Dia punya vitamin semua dah ada dalam tu. Sebab tu lah kita susah. Maksudnya dari segi ekosistem kita tak dapat. Belum. Macam mana cara ekosistem dia lah? Betul. Sebabnya yang patin liar ni dia punya cara pemakanan pun kita belum tahu dia macam mana. Cara membiak dia pun lain. Cara membiak pun lain. So itu Jabatan Perikanan cuba ini je yang boleh sekarang untuk buat masa ni. Buat masa ni lah. Ya. Mungkin masa akan datang. Masa akan kita tak tahulah. Mungkin tak dapat teknologi baru tak tahulah tu. Kita nak tanya macam contohlah ada anak-anak muda yang berminat untuk jadi usahawan macam abang, pengusaha ikan air tawar sangkar ni, secara sangkar. Abang ada buat tak siapa-siapa yang minat datang untuk buat kursus
untuk ajar macam mana nak buat ni ada ke, Pak? Ya, kita ada sebelum ni ada pernah peserta daripada, kalau tak silap saya, daripada sekolah perikanan di sebelah utara pernah ada buat praktikal di sinilah. Cara dari A sampai Z, maknanya Cara penjagaan, pemakanan, jaga apa kita nak pasaran, semua di sinilah. Pernah buat. Sini. Ya, betul. Ada juga, Pak. So, Ada. jangan datang kat sini dan kontak dan nak berhubung macam Kita boleh, sebabnya boleh menyediakan perkhidmatan praktikal di sini. Cuma masa, kalau boleh tu janganlah masa time air tinggi, banjir kan. Itu masa sesuai lah. Tengok masa sesuai lah. So siapa-siapa yang nak berminat tu boleh kontak insyaAllah boleh. melalui syarikat. Apa nama syarikat, Pak? Jerantut Aquatech. Jerantut Aquatech. Ataupun untuk nombor telefon ada dekat situ juga. Ada dalam tu. Boleh cari di dalam internet, insyaAllah boleh jumpa. Saya rasa sangat teruja melihat pelbagai jenis ikan patin dan talapia yang ada di sini. Semuanya cantik dan besar-besar. Apa yang pasti, komitmen dan kecekalan yang tinggi sangat diperlukan untuk mengusahakan projek ikan sangkar seperti ini. Satu lagi pengetahuan baru hari ini, saya belajar tentang keunikan ikan yang diternak di dalam sangkar. Semoga ramai anak muda di luar sana dapat menerokai bidang perikanan seperti ini. Saya teruskan perjalanan saya dengan menaiki kereta api ke destinasi seterusnya. Ke mana? Tunggu, kita jumpa lagi.